Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat yang sudah dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan dua cerita. Dan terima kasih juga pada yang memberikan komen. Kadang-kadang kita sebagai pencerita ni memang tak perasan Abang buat silap. Kadang-kadang terlaju, kadang-kadang tersalah cakap. Jadi terima kasih pada yang memberikan komen. Kurang-kurang Abang ingat apa kesalahan-kesalahan yang Abang buat sewaktu bercerita. Dan tujuan Abang bercerita memang hanyalah satu, tujuannya untuk kita berkongsi pengalaman yang orang hantarkan kepada Abang. Moga-moga jadi iktibar untuk kita semua. Dalam banyak-banyak perkara, selain daripada mengingatkan kisah seram dan kisah seram yang tak dapat pergi daripada kepala Abang, ada satu benda lagi yang Abang tak berapa nak gemar, iaitu kalau perasan setiap kali Abang upload cerita, Abang akan letak satu background dekat belakang Abang kan. Jadi itu adalah gambar-gambar yang Abang tangkap pada waktu malam. Jadi Abang berharap Abang tak tangkap bergambar yang bukan-bukan. Maksudnya tengah-tengah tangkap gambar, tengok kat belakang tu sekali dibesarkan gambar, ada pula perempuan. Harap-harap taklah, sebab tempat yang Abang tangkap gambar ni kebanyakannya kawasan hutan untuk memberikan lebih rasa seram macam tu. Tapi gambar-gambar ni ditangkap waktu malam. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, beri kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan memberikan keamanan untuk kita rakyat satu dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lama Abang tak ceritakan kisah pasaraya, tapi kali hari ini cerita yang pertama adalah kisah pasaraya. Salah satu pasaraya yang baru dekat Kuala Lumpur, yang mana tapak pasaraya itu adalah tapak satu tempat yang cukup bersejarah dekat Kuala Lumpur. Abang tak boleh nak bagi tahu lebih, takut nanti tersalah cerita. Kisah yang disampaikan kali ini oleh Ida dan juga Amirah, anak beranak, berlaku pada tahun 2022 yang lepas, waktu bulan Ramadan. Dengan kata lain, kalau kita semua percaya bulan Ramadan adalah bulan yang tak ada syaitan, yang mana semua syaitan telah dikunci atau digari, atau dikurung. Cerita dia macam ni. Pada waktu tu, lagi seminggu lagi nak raya, Amirah dengan Ida pergilah bercadang untuk beli baju-baju raya atau persiapan raya dekat satu pasaraya yang pada waktu itu baru aja buka. Jadi dia nak pergi ke pasaraya, duduk dekat kawasan KL, selalunya jarang kita naik kereta, gunakan public transport, bas, teksi ataupun naik kereta api. Kita panggil train lah, komuter, LRT, abang pun dah lupa. Jadi nak pergi ke situ, dia kata kena melalui satu train yang turunnya dekat stesen Hang Tuah. Abang dah beritahu. Okey. Terus je lah. Tak payah kat Okey. Jadi dia dah kalang kabut. Jadi dia turunlah daripada train tu. Bila sampai dekat kawasan pasaraya tu, dia kata keadaan pasaraya tu memang pasaraya yang baru. Dengan kata lain, dia punya suasana, dia punya dekorasi, semuanya memang cantik-cantik, memang moden. Termasuk tandasnya, dia kata. Tapi dalam banyak-banyak kawasan kedai, ada satu kedai yang cukup-cukup memikat hati mereka beranak ni, iaitu kedai buku. Di mana dekat dalam kedai buku tu, susunan rak-rak buku dia memang sangat cantik dan lain daripada kedai-kedai buku yang ada. Dekat dalam kedai buku tu juga ada satu kawasan, iaitu satu pintu, yang mana pintu itu cukup bersejarah dalam sistem perundangan Malaysia. Abang tak salah cakap lagi. Jadi dia kata memang sewaktu merayau-rayau dekat dalam kawasan kedai buku tu, tak ada apa-apa masalah yang berlaku pun. Cumanya waktu duduk dekat dalam kedai buku tu, suasananya agak suram sebab pada waktu tu tak ramai orang. Dalam kedai buku tu pula ada satu lorong, yang mana lorong tu agak sempit dan agak seram. Cuma lorong tu memang dia punya suasana cukup cantik, sebabnya di kiri dengan kanannya adalah rak-rak buku yang menempatkan buku-buku masakan.
Jadi Amirah dan juga Ida dan juga Amirah, si anak beranak ni, masuk dekat dalam lorong tu. Memang tak ada orang lain pada waktu tu. Jadi dibelik-beliklah buku-buku di sekitar lorong tu. Bila sampai dekat hujung lorong tu, dia ada satu lagi jalan lain yang mana pada waktu tu Amirah, si anak ni, pergi meninggalkan mak dia nak pergi masuk ke lorong khas tu. Jadi Ida pun biarkanlah anak dia berjalan-jalan dekat kawasan tu, sebab dalam kawasan kedai buku tu memang tak adalah yang bahayanya. Selang 10 minit selepas masih lagi dekat dalam lorong tu, tiba-tiba dia dengar anak dia menjerit, tapi dalam suara yang sangat rendah, sebab dalam kedai buku kan tak boleh nak jerit kuat-kuat. Jadi dia tunggulah, mana datang suara ni. Selang beberapa minit nampak anak dia berlari ke arah dia dengan muka yang pucat lesi. Jadi dia tanya dengan anak dia, dah kenapa? Kenapa Amirah? Apa bendanya yang berlaku? Kenapa berlari ke arah mak dalam muka yang keadaannya macam ni? Amirah cerita, dekat hujung lorong tempat mereka berada tu, ada seorang lelaki mak. Sebenarnya Amirah tak tahu lelaki tu manusia atau bukan manusia. Jadi mak dia kata, mungkin tu manusia, engkau aja yang fikir bukan-bukan. Sebab kita kan dekat dalam bulan Ramadan, takkanlah dalam bulan Ramadan ada syaitan, tak ada. Dia kata, tak tahulah mak, dia kata, Amirah tak tahu apa yang Amirah nampak. Cuma Amirah nampak lelaki itu daripada atas kepala sampai ke hujung kaki warna merah, baju merah, kasut merah, seluar merah, dan rambut dia, kulit dia semua warna merah. Dan mak nak tahu, dia tak pandang pada Amirah sewaktu Amirah dekat situ, tapi dia rapatkan muka dia ke dinding. Lepas tu Amirah tengok macam pelik. Mula-mula Amirah ingatkan itu patung, dan lama-lama bila Amirah tengok memang orang, maksudnya benda yang hidup. Tiba-tiba Amirah rasa benda tu bukan manusia. Itu pasal lah Amirah berlari ke arah mak. Jadi bila Ida dengar cerita anak dia ni, benda pertama yang dia nak buat adalah dia nak tahu, nak tengok apa yang Amirah nampak tu betul-betul manusia ataupun bukan. Jadi dia cakap macam ni, tunjukkan dekat mak mana kawasannya tempat lelaki tu berdiri. Kita buat keputusan sama ada itu orang ke atau bukan. Jadi mereka dua beranak ni tak beranilah nak bergerak laju-laju, pegang tangan sambil berjalan perlahan-lahan. Waktu mereka berjalan di dalam kawasan itu, tiba-tiba diorang dengar di belakang diorang ada bunyi tapak kaki, seolah-olah mengikut tapak kaki mereka berdua. Mula-mulanya dia ingatkan setakat dengungan ataupun bunyi tapak kaki sendiri yang terhasil daripada balikan bunyi, pantulan bunyi. Jadi dia pun ingatkan macam tu. Tapi lepas diperhatikan betul-betul, itu bukan pantulan bunyi. Buktinya sewaktu mereka berjalan 10 langkah, benda tu akan ikut dan lebih 5 langkah. Pelik, dia kata. Lorong tu memang cukup panjang, cukup misteri. Jadi anak beranak ni memang tak nak pandang belakang. Dia orang teruskan perjalanan sambil tangan berpeluh-peluh pada waktu tu, nak kontrol perasaan. Bila sampai dekat tempat lelaki yang dimaksudkan oleh Amirah, lelaki tu tak ada. Tak ada pun nampak kawasan kesan-kesan ada lelaki dekat situ. Dan mustahil ada orang yang berdiri dekat situ, sebab kawasan situ ada rak buku lain. Tapi mengikut kata Amirah, pada waktu tu rak buku tu tak ada. Ada lelaki tu berdiri dekat situ. Dan bila dah terkena macam tu, anak beranak ni memang tak berani nak berlama-lama dekat dalam tu. Mereka tidak lalu dalam lorong yang sama, cuba cari jalan lain untuk keluar daripada kedai buku tu. Lepas tu bila sampai dekat resepsionis, dia tanya dengan orang yang kerja dekat situ, ada tak nampak lelaki berbaju merah yang masuk atau keluar daripada kedai? Tapi budak kedai tu tak jawab ya, tak jawab tak. Dia cuma senyum, seolah-olah dia tahu ada cerita di sebaliknya. Kisah kali ini berlaku pada tahun 2022, disampaikan oleh seseorang yang bernama Siti. Dia bekerja, kisah ni adalah kisah seram tempat kerja dia. Dia bekerja dekat satu kedai kain dekat Kuala Lumpur, dan bila abang sebut nama kedai kain tu, memang semua orang tahu, terletak dekat Jalan Masjid AA.
Jadi kalau orang Kuala Lumpur, orang Selangor mesti tahu jalan masjid apa. Masjid Bunga-Bunga Raya ke masjid apa. Tapi abang tak nak beritahu lah. Ada kedai kain dekat situ dan kedai kain tu famous. Dia bekerja dekat situ dan itulah tempat dia bertemu jodoh dengan suami dia. Sebab suami dia pun kerja dekat tempat yang sama. Ceritanya bermula adalah kes selepas PKP pertama. Pada waktu tu adalah tahun 2022. Bila semua orang boleh bekerja, boleh kembali ke tempat kerja selepas PKP pertama, jadi kedai kain ni pun tak nak ketinggalan. Dia panggil semua pekerja-pekerja datang balik semua bekerja dekat kedai tu. Cumanya bukan semua pekerja yang boleh bekerja semula dekat situ sebab ada sebahagian pekerja yang perlu lakukan pekerjaan dari rumah. Maksudnya dari rumah lah kan. Tapi Siti terpaksa balik semula ke tempat kerja dia iaitu kilang kain, kedai kain tu. Banyak tersasul lah bang ini kedai kain tu sebab dia ni adalah ketua Department IT. Yang paling penting adalah sistem dan juga CCTV. Itu dikontrol oleh department yang diketuai oleh Siti. Jadi nak tak nak Siti tak boleh buat kerja daripada rumah dan Siti kena balik ke kedai kain tempat dia bekerja tu, masuk kerja balik. Pada waktu tu Siti kata memang susah nak pergi balik kerja sebab banyak kawasan-kawasan yang ada sekatan dan kalau nak merentas daerah dia kena kemukakan surat. Jadi itu antara benda-benda yang susah sewaktu habis PKP yang pertama. Jadi Siti pun bekerjalah dekat situ. Selama dia bekerja sebelum PKP, memang dia tak pernah dengar, tak pernah rasa pun benda-benda pelik yang ada dekat kawasan, dekat dalam kedai kain tu. Tapi selepas PKP, iaitu selepas bangunan itu ditinggalkan selama 3 bulan, macam-macam yang Siti alami, Siti dan kawan-kawannya. Ada sekali tu dia cakap, tengah-tengah kerja, tiba-tiba lampu berkelip-kelip. Lepas saja lampu habis berkelip, nampak macam perempuan pakai baju pengantin melintas dekat salah satu department dekat dalam kedai kain tu. Bukan Siti je yang nampak, semua nampak. CCTV abang tak tahulah sebab dia tak beritahu. Ada sekali tu pula, tengah-tengah duduk dalam tandas, dalam kawasan bangunan tu, tiba-tiba dengar bunyi dinding dicakar dengan sesuatu yang kukunya sangat tajam. Sampaikan mereka semua yang bekerja dekat bangunan tu tak berani nak pergi tandas ataupun pergi solat seorang-seorang. Perlu berteman kalau nak ke mana-mana. Nak pula, bukan semua pekerja dapat balik bekerja dekat situ. Kebanyakan daripada mereka perlu selesaikan kerja daripada rumah. Hanya beberapa department saja yang dipanggil balik untuk kerja kat situ. Dengan kata lain, tak ramai orang. Sikit aja orang yang ada dekat situ. Ada sekali tu pula, ini yang paling seram dia kata. Yang paling dia kata tak boleh nak lupa pengalaman ni. Waktu tengah-tengah bekerja, tiba-tiba datanglah kawan lain. Boraklah sama. Sambil-sambil lipat-lipat kain, sambil-sambil gosok-gosok kain, berborak-boraklah dia dengan kawan-kawan ni kan. Sebab Siti kata dia walaupun duduk dekat department IT, kadang-kadang boring juga, pergilah jumpa kawan-kawan yang duduk dekat kawasan-kawasan customer service. Jadi berboraklah. Adalah seorang kawan tu, dia berborak semua. Kawan tu pun ramah tamah lah juga. Sebab memang dah lama tak jumpa. Bila kawan tu cakap, nanti kejap aku nak keluar sekejap. Bila kawan tu pergi, barulah salah seorang daripada mereka sedarkan sebenarnya apa yang berlaku, iaitu, kau tahu tak, budak tadi, dia tak datang kerja, dia kerja daripada rumah. Department dia tak ada pun dalam kita punya senarai yang perlu hadir bekerja dekat bangunan ni. Jadi bila dengar penjelasan daripada salah seorang pekerja yang ada berborak pada waktu tu, kecoh lah. Cek, adakah, kita ambil contoh, adakah si Dalila ni datang kerja? Sebab tadi kita dah berborak dengan dia, dah cerita cokodok, dah cerita jahit sembat, semua dah cerita. Sekali dia orang cek, dia orang telefon, Dalila ada dekat rumah. Dalila tak datang pun bekerja. Sebab department Dalila tak diminta untuk datang bekerja. Dah masing-masing dah jadi kecut perut lah. Dah lawang sikit, lepas tu
Pandai pula dia menyamar-menyamar jadi orang lain. Kalau kita lah kat tempat yang bekerja situ, nak datang kerja, kejap lagi aku berborak dengan orang ni, orang ke bukan orang ni, dah mulalah ada perasaan macam tu. Kalau dia datang dalam keadaan tegak, pucat aja, bolehlah kita kata benda tu dari alam sebelah. Habis kalau dah berborak-borak dan kita bertepuk tanpa, cerita belacan, cerita burung terbang, takkah kita ingat kawan kita, sekali tengok kawan kita ada dekat rumah, takkah huru-hara? Itu antara benda yang paling menyeramkan pada waktu tu. Okey, lanjut cerita. Selepas habis PKP tu, si Siti ni dah kahwin. Dia kahwin waktu zaman sebelum PKP, dan dia pun waktu dia kembali semula bekerja, pada waktu tu dia baru tahu dia mengandung kecil. Mula-mula dia kata dia pun tak adalah masalah sangat. Selalu dia dengar kawan-kawan dia cerita kisah-kisah seram. Cuma dia takut benda-benda seram ni akan memberi kesan kepada kandungan dia. Tapi dia banyakkan selawat, dia banyakkan zikir. Cumanya dia kata setiap kali dia rasa seram sejuk ataupun dia dengar kawan-kawan dia cerita yang menyeramkan, dia selalu telefon bapak dia dekat kampung. Bapak dia berasa duduk Kedah. Sebab bapak Siti ni adalah seorang ahli perubatan Islam. Jadi setiap kali dia rasa ragu, dia rasa takut, dia cepat-cepat telefon bapak dia supaya bapak dia bolehlah baca-bacakan sesuatu, doa-doakan kepada si anak ni supaya dijauhi dari perkara-perkara yang buruk. Tapi yang menakutkan adalah sewaktu kandungan Siti mencecah 5 bulan. Pada waktu tu dia kata dia dah mula sakit-sakit lutut, sakit kaki. Jadi badan dia dah selalu rasa macam nak demam, selalu rasa macam tak sihat. Jadi dia pergi juga klinik untuk cek badan dia, adakah dia memang fit ke tak fit ni nak bawa kandungan ni. Doktor kata dia tak ada penyakit pun, apa pun tak ada. Dia kata demam, tapi bila doktor cek tak ada pun, suhu normal-normal je. Jadi pada hari tu, lepas dia balik daripada buat check up dekat hospital, dia bercadang nak duduk je lah rumah. Esoknya dia malaslah nak pergi kerja sebab dia kata badan dia betul-betul lesu pada waktu tu. Jadi kan suami dia kerja dekat dalam kedai kain yang sama kan. Bila Siti satu hari tu dia tak pergi kerja, dia balik baring sebab dia rasa macam dia tak berapa nak sihat. Suami dia pun siap-siap lah pergi kerja. Lebih kurang pukul 10 ke 9 macam tu lah, 9 pagi. Jadi rumahnya pula biliknya banyak. Bila suami dia keluar, Siti memang dengar pada waktu tu pintu dibuka dan pintu ditutup dan dengar bunyi kereta suami dia meninggalkan rumah. Siti tak tidur pada waktu tu. Tiba-tiba dia rasa satu badan dia kebas, seolah-olah macam dipasung. Dia tak boleh bergerak walaupun satu jari. Dia cuba, tapi dia tak tahu kenapa tiba-tiba dia tak boleh bergerak. Tiba-tiba dia dengar dekat arah tangga bunyi macam orang naik tangga. Waktu tu dia kata berdasarkan daripada bunyi itu bukan seorang tapi 2 orang. Siti pandang ke arah pintu nak pastikan adakah suami dia balik semula ke rumah ataupun orang lain yang sedang menaiki tangga. Dan selepas 10 minit dia tunggu, akhirnya sesuatu yang muncul di kawasan tangga, iaitu nenek dan cucunya. Siapa dia tu? Siti pun tak tahu. Mana datang dia? Siti pun tak ada jawapan. Nenek dengan cucu tu bergerak perlahan-lahan dengan mukanya ditundukkan ke bawah, badannya yang cukup bongkok. Budak tu berpakaian compang-camping berjalan ke arah Siti. Pada waktu tu Siti hanya boleh baca ayatul kursi daripada dalam hati sambil menangis. Sebab dia kata perasaan takut tu tak tahu nak cerita macam mana. Cukup takut. Jadi bila nenek tu dengan cucu tu bergerak ke arah dia dan nenek tu berdiri dekat hujung kaki dia, budak tu pula berdiri dekat atas kawasan kepala dia, dekat kawasan katil. Waktu tu Siti dah cukup takut. Akhirnya dia cuba dengan seadaya upaya sebut Allahu Akbar. Lepas percubaan lebih daripada 50 kali, akhirnya perkataan Allah tu keluar daripada anak tekak. Selepas keluar daripada anak tekak, dapat sebut Allah tu Allah. Walaupun berat, dia kata nenek dengan cucu tu hilang. Dalam masa 10 minit tu, mereka berdua tak buat apa-apa tau pada Siti. Dia hanya duduk di kaki dan hanya duduk di hujung kepala. Selepas Siti dah dapat kekuatan bangun, terus dengan menangis-nangisnya Siti telefon bapak dia. Minta bapak dia bacakan sesuatu, ubati.
Bapa dia kata memang ada sesuatu yang mengekori Siti dan benda tu datangnya daripada tempat kerja Siti. Walaupun dia tanya dengan ayah dia macam mana ayah dia tahu. Dia kata ayah pun tak pasti tapi gerak hati. Sebab hanya ada satu tempat aja yang Siti selalu pergi, iaitu tempat kerja. Ke tempat-tempat lain tak boleh. Sebab pada waktu tu memang zaman PKP. Jadi tak boleh nak merayau ke mana-mana zaman PKP kedua kan. Tak boleh merayau ke mana-mana. Jadi bapak dia kata, okey, itu puncanya adalah datang daripada tempat kerja. Siti perlu buat sesuatu, balik ke Kedah. Ayah akan ubatkan. Mujur pada waktu tu Siti mengandung dengan keadaan tak sihat. Lepas tu keadaan perasaan pun bercampur baur. Bila selang 2-3 hari tu, dia pergi ke klinik kesihatan dan klinik kesihatan pun bagilah MC. Sebab dia mengandungkan, dia perlu dapatkan rehat lebih. Jadi, Siti gunakan MC yang dia dapat tu untuk isi borang merentas negeri yang ada dekat pejabat polis dan dia balik ke kampung untuk jumpa dengan ayah dia. Bila sampai dekat kampung, ayah dia kata memang ada sesuatu yang mengekori Siti, iaitu nenek dan cucunya. Dan benda tu bukan duduk dekat bahu, tapi duduk di kedua lutut Siti. Bila dengar macam tu barulah Siti sedar kenapa dalam beberapa hari ni lutut dia betul-betul sakit selepas kejadian dia didatangi oleh cucu dan juga nenek tu kan. Jadi dia kata lutut dia sakit. Bapak dia pun buatlah sembahyang hajat, mandikan dia dengan air daun bidara. Alhamdulillah benda tu pergi. Tapi bapak dia cakap benda tu mungkin akan datang balik. Memang makhluk alam sebelah bukan cerdik sebab dia orang tak ada akal. Cumanya diorang ada keazaman. Bila diorang pergi, tak semestinya diorang pergi. Diorang akan datang balik. Dan mereka akan betul-betul pergi kalau tuan badan mengamalkan amalan-amalan tambahan. Zikir 1000 kali ke apa yang tambahan-tambahan. Bukan solat 5 waktu je. Dan Siti cakap sewaktu proses perubatan tu, dia kata cukup menyeksakan sewaktu bapak dia nak keluarkan dua makhluk daripada lutut dia ni. Sebab pada waktu tu kedua-dua kaki dia sakitnya macam dilumur dengan cili kerik, cili padi. Cili kering kurang pedas kan. Jadi cili padi, cili akor tu macam tu lah sakitnya. Panas, perit, pijor. Dia tak tahu macam mana nak cakap, itulah perasaannya. Dan bila benda tu keluar daripada lutut dia, dua-dua kaki dia dah tak rasa pijor langsung. Itu semua adalah pertolongan Allah Ta'ala berkat daripada bapak dia punya amalan kesemayang hajat, doakan. Akhirnya pergi daripada situ. Cuma bapak dia cakap, kalau Siti balik semula ke Kuala Lumpur, mungkin akan sekali lagi berlaku. Sebab benda tu memang jenis yang degil. Disebabkan keadaan Siti memang belum betul-betul pulih sepenuhnya, jadi dia minta pihak syarikat bagilah dia pelepasan untuk dia tinggal dekat kampung dalam satu jangka masa yang panjang sedikit. Jadi dekat kampung tu dia dapatlah mengamalkan amalan-amalan yang diberikan oleh bapa dia. Pada masa yang sama dia ada juga kontak-kontak dengan kawan-kawan yang bekerja dekat kawasan kedai kain tu. Rupanya makin teruk gangguan-gangguan yang datang pada waktu tu. Terutamanya selepas Siti berubat. Dia kata habis saja Siti berubat, keluarkan benda tu daripada lutut dia, keadaan dekat tempat kerja dia kucar-kacirnya double. Kalau dulu sekejap-sekejap dia nampak orang, kali ni memang teruk. Jadi Siti pun tanyalah dengan bapak dia, kenapa keadaan tempat kerja dia makin teruk? Bapak dia punya jawapan ialah benda tu dah dipulangkan ke tempat dia. Jadi bila dia sampai ke tempat dia, iaitu kilang kedai kain tu, dia mengaruk. Dia rasa macam dihalau. Sebab itu banyak kawan-kawan dia pun kena gangguan yang double lebih teruk daripada sebelum Siti pergi berubat dengan ayah dia ni. Jadi keadaan tempat kerja dia selalulah Siti dapat update daripada WhatsApp group, memang sangat teruk, bukan daripada segi keuntungan ke apa, daripada segi gangguan. Pada satu malam tu, waktu tu suami dia balik datang daripada KL ke Kedah. Waktu tu Siti tidur dengan suami dia. Tengah-tengah malam pada waktu tu, entah macam mana pada hari tu dia longgar zikirnya. Maksudnya selalu dia buat 1000 tapi kali ni dia buat sikit aje lah.
tak sampailah 1000. Malam tu bila dia tidur dengan suami dia, dia dengar macam ada orang kena cekik. Macam suara macam tu lah agaknya. Abang bayangkan Jadi dia dengar macam ada orang suara kena cekik. Bila dia buka mata, dia tengok suami dia mata dah terbeliak-beliak, mulut dah keluar air. Dia punya leher macam dah terkecil. Bila dia perhatikan betul-betul, nenek tu datang balik. Dia cekik suami Siti. Dekat sudut belakang nenek tu ada sudut bilik, ada cucu dia duduk pandang aja Siti. Pada waktu tu Siti dah gelabah tengok laki dia macam nak setengah mati. Jadi dia pun Allahu Akbar sambil dia tepuk laki dia. Allahu Akbar. Bukan dia tepuk laki dia, dia sebenarnya tepuk pakai bantal ke arah makhluk tu. Jadi dia tepuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar banyak kali. Mula-mula benda tu tak nak lepas, tapi agak dia tengok kesungguhan Siti tu dengan Allahu Akbar, dengan keazamannya, dengan ucapan lisan dia memang cukup diberkati kan. Akhirnya dia lepaskan dan dia hilang dalam keadaan kegelapan bilik. Waktu tu suami dia pun terbangun sebab kena pukul dengan Siti. Waktu tu Siti tanya, abang macam mana, abang okey tak, abang rasa macam sesak nafas. Suami dia boleh bangun, tadi rasa macam ada orang pegang leher, tapi okey je, lena je tidur, tak ada mimpi apa-apa. Siti pun pelik, dia berangan ke tadi? Sebab memang tadi dia nampak benda tu cekik laki dia. Memang dia nampak mata laki dia terbelik dah macam tu. Itu yang dia jadi gelabah tu. Tapi bila laki dia bangun, tanya laki dia macam mana keadaan laki dia kata, I'm fine. Boleh pula macam tu. Haralah bini kalau macam tu kan. Jadi dia kata tak boleh jadi, benda ni lain macam. Dia perlu buat sesuatu. Jadi sekali lagi dia beritahu dekat bapa dia, malam tadi benda tu datang balik. Dia kata kita kena buat sesuatu. Jadi ayah dia ni memang seorang perubatan Islam. Memang ini adalah jalan terakhir. Bukanlah terakhir, maksudnya jalan paling ampuh lah. Dia kata kita buat sama-sama semayang hajat, kita buat zikir sama-sama supaya benda tu tak rapat lagi dengan Siti. Memandangkan pada waktu tu kandungan Siti dah semakin membesar. Jadi berkat daripada doa dan usaha mereka anak beranak, akhirnya benda tu betul-betul meninggalkan Siti. Dan selepas Siti bersalin, dia tak bercadang langsung nak kerja balik dekat kawasan kedai kain tu. Lepas dia takut kalau dia kerja dekat kedai kain tu, benda tu datang dekat dia balik. Tapi apa yang Siti cakap, apa yang Siti jangkakan betul-betul terjadi. Walaupun dia dah habis kerja dekat situ, pada satu hari tu dia pun dah habis bersalin, anak dia pun dah besar, PKP pun dah habis. Dia entahlah macam mana terasa macam nak beli kain baju dekat kedai kain tempat dia kerja dulu. Jadi dia ajaklah suami dia pergi ke situ. Bila sampai dekat kedai tu, dia rasa macam satu badan dia rasa terbakar. Rasa macam ada benda yang memerhatikan. Lain macam ni dia kata. Bila dah rasa seram sejuk, cepatlah dia keluar daripada pasar raya tu, kedai kain tu, dia balik rumah. Malamnya dia mimpi nenek dengan cucu tu datang balik. Macam konon-kononnya sebagai orang yang dah lama tak jumpa, tersenyum-senyum dia masuk dalam mimpi Siti. Bila Siti terbangun daripada tidur, ya Allah, dia kata seramnya, tak akan kejadian 2-3 tahun yang lepas, setahun yang lepas, cerita setahun yang lepas nak datang balik dalam hidup dia. Cepat-cepat dia beritahu bapak dia, mintalah bapak dia doakan, mintalah bapak dia buat amalan supaya benda tu tak lagi mengikuti dia lagi. Tapi Alhamdulillah, itu je lah mimpi yang dia alami. Sekali tu je lah. Dan selepas tu sampai sekarang, walaupun PKP dah tak ada, memang dia taubat, dia tak akan jejakkan kaki dekat kedai kain tu. Cukuplah. Tapi dia yakin benda tu semua bukan berasal daripada kedai kain tu, tapi disebabkan PKP yang menyebabkan banyak bangunan-bangunan kosong yang membuatkan makhluk alam sebelah tu terasa ini adalah tempat tinggal mereka. Jadi sebab itulah waktu tu pula, mengikut kata ayah Siti, kenapa nenek dengan cucu tu nak dekat dengan Siti? Sebab Siti bau wangi. Orang mengandung memang bau wangi. Di alam sebelah, di alam kita mungkin tak ada bau apa-apa, tapi di alam sebelah bau orang mengandung tu wangi. Jadi itulah puncanya kenapa Siti didampingi oleh cucu dengan nenek tu.
Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.